Salam sejahtera Malaysia. Persepsi demi persepsi manusia tidak dapat dihalang. Saya masih mengingat lagi kata-kata daripada Martin Luther King. Dia kata, kita tidak boleh mengawal seekor burung yang terbang lalu berak di atas kepala kita. Kita tidak boleh menghalang itu katanya. Tetapi yang kita boleh kawal adalah apa yang kita fikir. Kita boleh kawal apa yang kita fikir, kita lakukan sendiri, itu yang kita boleh kawal. Maksudnya, persepsi setiap orang itu berbeza-beza. Jadi masing-masing lah, hormati pandangan, pendapat masing-masing. Kalau nak pilih itu masing-masing lah. Nah, jadi ini berkaitan dengan persepsi. Berkaitan dengan persepsi yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri sementara sekarang, yaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang pasti akan mengejutkan Zahid Hamidi. Wow, ini mengejutkan Zahid Hamidi. Apa tidaknya, memang sekarang ini banyak persepsi yang mengatakan bahawa sebenarnya mengundi Barisan Nasional UMNO itu persepsi saja, tapi mungkin tidak betul persepsi itu. Banyak persepsi mengatakan dengan mengundi Barisan Nasional sebenarnya menyokong, sebenarnya sedang memberikan peluang kepada Zahid Hamidi untuk jadi Perdana Menteri. Tapi itu persepsi belum tentu betul. Inilah yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dia memberi pencerahan bahawa undi Barisan Nasional untuk Zahid jadi PM cuma persepsi pembangkang, kata Ismail Sabri. Tapi kamu boleh berikan kamu punya pendapat, betulkah persepsi ini ataupun ini hanya satu persepsi daripada pembangkang, ataupun memang betul satu hari nanti kalau tiba-tiba Barisan Nasional menang, tiba-tiba kesiannya yang kena game adalah Ismail Sabri dan dia tidak jadi Perdana Menteri tapi Zahid Hamidi. Itu persepsi-persepsi masing-masing. Saya tidak tahu mana satu yang betul, tapi pada pendapat saya apa yang dikatakan oleh Ismail Sabri itu betul pada dia kata. Jadi saya percaya sajalah kalau saya. Dakwaan satu undi kepada Barisan Nasional BN bersamaan satu undi untuk pengerusi Barisan Nasional, yaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri adalah hanyalah persepsi yang dimainkan oleh pihak pembangkang dalam tempoh berkempen pilihan raya umum ke-15 PRU15, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau yang juga adalah Naib Presiden UMNO menegaskan sehingga kini tiada sebarang perubahan melibatkan calon Perdana Menteri daripada BN selepas PRU15. Saya betul-betul harap ini manifesto betul-betul jadi betul. Poster boy mereka adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jadikan betul-betul dia jadi Perdana Menteri. Kalau tidak, anda tahu lagi apa mau cakap lagi lah. Katanya, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, saya pun dengar perkara ini. Tetapi semalam saya ada perbetulkan persepsi itu. Katanya pihak pembangkang hanya nak wujudkan persepsi, sedangkan saya sudah cakap Majlis Tertinggi UMNO, MT UMNO dan Perhimpunan Agung UMNO, PAU sudah putuskan selagi perkara itu tidak reverse dalam mesyuarat. Keputusan itu kalau nak ubah mesti dalam MT, mesti diubah dalam pilihan PAU, Persidangan Agung UMNO katanya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas program Kenduri Rakyat bersama Komuniti Bandar Kemayan di Beberapa pada hari ini. Ketika ditanya mengenai dakwaan itu yang dijadikan modal pembangkang di media sosial yang tular sejak kebelakangan ini, Ahmad Zahid sebelum ini dilaporkan berkata Ismail Sabri akan kekal dinamakan sebagai poster boy BN pada PRU15 dan adalah calon Perdana Menteri. Dengan pendirian gabungan berkenaan berhubung perkara itu tidak berubah sekiranya BN menang pilihan raya. Wow, harap-harap betul perkara ini. Jadi kita semua sendirilah membuat pertimbangan. Kalau kamu percaya, pergilah undi. Kalau tidak percaya, diam-diam sajalah, undi yang lain, tidak masalah. Inilah negara demokrasi kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow, ini berita mengejutkan seluruh Malaysia. Rupa-rupanya memang sah bahawa pilihan raya mungkin boleh ditangguhkan atau dibatalkan. Maksudnya dibatalkan bukanlah batal terus, tapi ditangguhkan kepada satu tarikh yang lain. Disahkan oleh Perdana Menteri.
Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Ini kerana sebab musabab yang sangat-sangat penting, sebab musabab yang pasti amat dinantikan oleh rakyat. Bukan pasal politik, bukan juga pasal kuasa, bukan juga pasal nak memerintah negara Malaysia ataupun tidak. Tetapi ini adalah kerana untuk keselamatan rakyat Malaysia yang bakal mengundi. Jika banjir besar, Perdana Menteri akan bincang dengan SPR untuk alternatif lain. Baru saja diterbitkan di Malaysia kini, Perdana Menteri sementara iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada hari ini telah memaklumkan bahawa sekiranya berlaku banjir besar, maka perjalanan proses pilihan raya tertakluk sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Katanya, jika berlaku banjir besar yang sehingga orang tak boleh keluar lagi untuk mengundi, maka saya akan bincang dengan SPR kalau ada alternatif lain, katanya. Kita juga akan berbincang dengan MET Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, serta Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana, dan SPR pun boleh beri pandangan, katanya, lapor bernama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, benda ni sudah lama dinyatakan oleh MET Malaysia, sehingga MET Malaysia kata bikin apa, untuk apa nak ambil risiko, tapi kerana oleh beberapa keadaan, desakan daripada orang-orang tertentu, dan juga banyak lagi lah perkara-perkara yang lain, juga kerana yang di-Pertuan Agong kecewa dan sebagainya, akhirnya dijadikan juga pembubaran parlimen, walaupun ramai yang tidak setuju. Walaupun ramai sangat yang tidak setuju, tetapi akhirnya dibubarkanlah juga. Nah, sekarang tuan-tuan dan puan-puan sudah banyak tempat yang banjir. Sudah banyak tempat yang banjir, malah ramai keluarga, lebih 150 keluarga telah ditempatkan di pusat-pusat banjir. Kerana banjir sudah pun berlaku. Bukan lagi ramalan, tapi memang betul berlaku. Katakanlah saja pada 18 hari bulan, pada 17 ataupun 15, tak apalah, daripada 15, 16, 17, 18 hari bulan November ni tiba-tiba banjir lah, banjir besar. Nah, siapa yang susah juga? Pada 4 November yang lalu, MET Malaysia telah memaklumkan, 4 November yang lalu MET Malaysia memaklumkan monsun timur laut atau musim tengkujuh akan bermula pada 7 November ini dan berterusan sehingga Mac 2023 yang boleh mengakibatkan berlaku banjir bagi kawasan rendah dan berdekatan sungai. Nah, ini masalah ni. Selain itu, Jabatan Kaji Cuaca turut meramalkan fenomena air pasang besar berlaku dalam beberapa tempoh antara November ini sehingga Januari depan. Sebelum pembubaran parlimen pada 10 Oktober yang lepas, Ismail Sabri berkata kerajaan telah membuat segala persediaan rapi. Baguslah kalau begitu. Persediaan rapi bagi menghadapi bencana banjir termasuk mesyuarat bersama dengan Kabinet Menteri Besar dan Ketua Menteri. Menurut Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong juga telah menitahkan agar PRU15 diadakan sebelum musim tengkujuh ini. Sementara itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin pada 10 Oktober juga turut berkata, Seri Paduka Baginda telah menzahirkan harapan agar SPR menjalankan PRU15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula pertengahan November 2022. Okey, so itulah beritanya. Saya pun berharap, betul-betul berharap, ini bukan tentang politik, tapi tentang keselamatan negara Malaysia, keselamatan penduduk dan juga kestabilan kebajikan penduduk-penduduk Malaysia. Jadi belakangkanlah dulu benda-benda yang penting juga, memang amat penting bagi negara demokrasi, amat penting, tetapi saya fikir lebih penting keselamatan bagi semua penduduk negara Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.